Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar matematik bersama Cikgu M. Berjumpa lagi kita di bawah tajuk putaran, translasi dan pantulan. Penjelmaan A mewakili pantulan pada paksi Y, penjelmaan B mewakili translasi negatif 32, penjelmaan C mewakili putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik negatif 42. Soalan: menyatakan koordinat imej bagi titik P negatif 23 di bawah penjelmaan BA dan CB. Jom kita explore jawapan bersama Cikgu Ames. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat penyelesaian kepada soalan penjelmaan. Okey, penjelmaan di mana dia menceritakan bahawa A adalah pantulan pada paksi Y, B translasi negatif 32, C putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat negatif 42. Nyatakan koordinat imej bagi titik P negatif 2 di bawah penjelmaan berikut. Yang pertama BA, yang kedua CB. Okey, kita selesaikan satu persatu. Soalannya ialah nyatakan koordinat imej bagi titik P. Okey, koordinat imej bagi titik P negatif 2, 3 di bawah penjelmaan yang pertama BA. BA bererti penjelmaan A diikuti oleh penjelmaan B. Okey, so yang pertama sekali kita pastikan menanda koordinat P negatif 2, 3. Okey, tengok pada gambar rajah, titik P sudah diberi. Okey, titik P di sini, titik P sudah diberi. Okey, di sini titik P, maka kita tak perlu tandalah titik P. Okey, so bermula daripada titik P, kita perlu membuat penjelmaan ABA. Okey, penjelmaan BA iaitu A diikuti B. Okey, A adalah penjelmaan apa? Penjelmaan pantulan pada paksi Y. Okey, bila nak buat pantulan mesti ada paksi. Paksi telah diberi, maka kita buat paksi dia. Ambil pembaris, kita kata paksi Y. Okey, ni paksi Y. Okey, so lukislah. Kita lukis dengan pembaris. Lukis paksi Y. Alright. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena pantulkan P pada paksi Y. Macam mana nak pantul? Tarik titik P secara berserenjang dengan paksi. So, di sini dia bergerak sebanyak 2. Maka pergerakan selepas paksi pantulan pun 2. 1, 2. Okey, so dapatlah koordinat imej yang pertama 2, 3. Okey, 2, 3. So, penjelmaan BA. BA, jawapan yang perlu tulis ialah daripada P, awak lakukan penjelmaan A dapat koordinat 2, 3. Kemudian awak perlu lakukan penjelmaan B. Apa itu B? B ialah translasi negatif 3, 2. Translasi negatif 3, 2. So, translasi ni apa? Pergerakan. Translasi negatif 3, 2 adalah pergerakan ke kiri 3, ke atas 2. Okey, daripada imej yang pertama yang terhasil tadi di sini, kita gerakkan dia ke kiri 3,
3 ke atas 2. 1, 2. So, baca koordinat di situ. Koordinat di situ ialah negatif 1, 5. Maka jawapannya adalah negatif 1, 5. Okey, kamu akan dapat 2 markah di sini. 1 markah, 1 markah. Okey. Ataupun awak nak beri terus jawapan awak negatif 1, 5. Awak akan dapat markah penuh juga, iaitu 2 markah di situ. Okey, next. Kita nak lakukan. Okey, translasi ni boleh juga kita lakukan kita kira koordinat dia tanpa melakukan pergerakan. Contohnya macam mana? Contohnya daripada koordinat 2, 3. Okey, awak nak lakukan translasi negatif 3, 2. Awak cuma tambahkan saja dengan dia. Negatif 3, 2. Okey, so awak tambahkan dengan pasangan masing-masing. Pasangan yang mana? Pasangan dia ialah macam tu. 2 tambah negatif 3, 3 tambah 2. So, 2 tambah negatif 3, jawapannya negatif 1. 3 tambah 2, jawapannya 5. Jadi, awak tak perlu melakukan pergerakan translasi. Awak masih dapat memberi jawapan yang tepat. Okey, sama je. Okey, so selesai soalan yang pertama, iaitu di bawah penjemahan BA. Apa jawapannya? Jawapannya ialah negatif 1, 5. Okey, 2 markah di sini. Okey, selesai. Okey, kemudian kita ke 2 markah yang seterusnya. Tengok di sini 4 markah. 2 markah yang seterusnya di bawah penjemahan CB. CB, siapa yang perlu buat dulu? B diikuti C. Apa itu B? B translasi negatif 3, 2. C ialah putaran. Okey, kita selesaikan dulu B. Okey, so pada gambar rajah ini, padamkan semua dulu supaya tak menyusahkan awak untuk menjawab soalan. Okay. Padamkan semua ni, kita bermula balik dengan koordinat P. Okey, koordinat P awak nak lakukan penjelmaan B. B tu apa? B tu adalah translasi. Translasi negatif 3, 2. Okey, so awak tulis dekat ruangan jawapan. Daripada B, awak buat translasi. Okey, awak buat translasi. Okey, awak buat translasi. Buat penjemahan B, awak akan dapat jawapan apa? Macam tadi juga, kita boleh buat pergerakan. Translasi dia berapa? Translasi dia negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Translasi negatif 3, 2. Jadi daripada P bergerak ke kiri 3 sebab dia negatif. Kalau dia positif bergerak ke kanan 3. Okey, ke kiri 3, ke atas 2. Okey, dapat koordinat di sini. Baca koordinat di sini. Negatif 5, 5. Okey, jawapan yang pertama negatif 5, negatif 5, 5. Okey, kita tulis elok-elok sikit. Jawapan yang pertama ialah negatif 5, 5. Okey. Kalau kita nak buat pengiraan boleh tak? Tanpa pergerakan. Tanpa melakukan pergerakan. Tak ada masalah. Boleh saja. Okey. So, awak baca koordinat P. P ni koordinat dia berapa? Koordinat dia ialah negatif 2, 3. Awak nak buat translasi berapa? Negatif 3, 2. Okey, buat operasi tambah. Negatif 3, 2. Bila awak tambah, awak akan dapat hasil dia ialah
negatif 5, 5. Sama sahaja jawapan dengan pergerakan. Pergerakan yang awak buat tadi. Okey, dua cara. Okey, so padam balik gambar rajahnya supaya tidak mengganggu proses yang seterusnya. Seterusnya awak nak buat apa? Awak nak buat penjemahan C. Dia dah bagi tahu tadi. Penjemahan CB. Bila penjemahan CB, B dulu baru buat C. Itulah peraturannya, dari belakang dulu baru buat di bahagian hadapan. Okey, macam mana nak buat putaran? Kata putarannya 90 darjah ikut arah jam pada pusat pada titik negatif 42. Negatif 42 ni apa? Ini adalah pusat putaran. Okey, so sekarang first sekali kita kena tanda pusat. Pusat negatif 42. Negatif 42. Okey, kita tanda dulu imej yang pertama yang kita dapat tadi ialah negatif 55 yang kita dah padam tadi. Okey, daripada P kita buat translasi, kita dapat imej yang pertama di situ. Okey, imej yang pertama di situ di mana? Dekat negatif 5. Imej yang pertama. Okey, di bawah penjemahan B. Sekarang kita nak buat penjemahan apa? Penjemahan C. C apa dia? Putaran. Makna putaran ni bermula daripada imej. Imej ni. Imej yang dah buat tadi B tu. Okey? Okey. So daripada titik negatif 55 ni awak kena buat putaran. Okey, bila nak buat putaran, kena tanda pusat lah. Kita tengok pusat sekali lagi. Pusatnya ialah negatif 42. So, tanda pusat dulu. Negatif 42. Okey. Negatif 42. Okey, di sini pusatnya. Okey. Tugas awak ialah, oleh kerana arahannya ialah putaran 90 darjah ikut arah jam. So, awak kena buat dah dulu jarum jam. Jarum jam kena buat bentuk L. Nak sambung ke objek. Okey, awak panjang dulu. Jarum jam panjang. Okey, ni jarum jam awak. Lepas tu awak kena bentuk L untuk sambungkan dia kepada objek. Okey, tugas awak apa? Tugas awak ialah, tukar colour lah sikit. Tukar colour sikit nanti tak keliru sangat. Okey, ni nak menuju ke objek. Okey, sekarang ni jarum jam ialah garis yang merah tu. Kita nak putar ikut arah jam. Okey, putarkan dia ikut arah jam ke situ. Kalau lawan jam ke kiri. Ikut jam ke kanan. Berapa darjah? 90 darjah. So 90 darjah dia akan pergi ke sini lah. Panjang mana? Panjangnya mestilah sama jarum jam. Kat rumah kita kan berpusing 24 jam pun jarum jam dia tak jadi pendek, jadi panjang. Tetap saja panjangnya. So 3 juga panjang jarum ni. Jangan lupa dekat jarum tu ada imej. Imejnya arah ke mana tadi yang kali hijau tu? Yang kali hijau tu. So ikutlah arah dia. Bila tangan dia kat sini satu, so kita ikutlah dia. Dia ada tangan dia, ikutlah ni. Tangan dia ikutlah. Satu petok juga di situ. Maka dapatlah di sini imej awak. Imej awak di sini. Okey. Okey. So itulah jawapan awak. Baca koordinatnya. Koordinatnya ialah negatif 1, 3. Dekat jawapan awak pun tulislah dekat jawapan. Okey. Okey, jawapan dia kat sini. Jawapan dia kat sini. Okey, yang tadi. Okey, daripada objek awak buat B, dapat jawapan dia negatif 5. Kemudian awak buat putaran iaitu penjemahan C. Jawapannya yang awak dapat ialah negatif 1, 3. Okey, mudah saja. So di sini awak dah belajar cara nak buat pantulan, translasi dan juga nak melakukan putaran. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, terima kasih. Thank you for watching. Jumpa lagi di lain tajuk.
Jangan lupa like and subscribe.